Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini untuk kita menyambung perbahasan kita tentang usul 20 karangan Imam Hasan Al-Banna. Dan pada malam ini kita akan sambung kepada usul yang kedua. Minggu lepas kita dah bincang usul yang pertama tentang kesyumulan Islam, bahawa Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, yang mencakupi ataupun merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Jadi pada malam ni kita ambil usul yang kedua, ataupun kita nak bagi tajuk dia adalah sumber-sumber hukum Islam dan kaedah-kaedah memahaminya. Apa Imam Al-Banna kata? Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasul yang suci adalah tempat kembali. Dia terjemahkan tempat kembali, maksudnya sumber rujukan lah. Tapi nanti saya akan ceritakanlah kenapa dia gunakan perkataan tempat kembali ni, marji'. Setiap Muslim untuk memahami hukum-hukum Islam, ia harus memahami Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tanpa takalluf dan ta'assuf. InsyaAllah akan diuraikan apa itu takalluf dan ta'assuf. Selanjutnya ia memahami sunnah yang suci melalui rijal hadis yang dipercayai. Usul ni macam tadi saya bubuh tajuk, iaitu sumber-sumber hukum Islam. Usul ni macam minggu lepas kalau saya cerita, pada zaman Nabi SAW, maksudnya zaman awal Islam, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak timbul isu apakah sumber hukum. Tak timbul isu ni. Semua sahabat nak tahu apa hukum, pergi tanya Nabi. Mereka nak tahu ni boleh tak boleh, yang ni macam mana, yang ni macam mana, semua pergi tanya Nabi. Maksudnya sumber dia terus pergi tanya Nabi, sebab Nabi sumber wahyu. Bila Nabi SAW meninggal, sahabat-sahabat ni berdasarkan petunjuk Nabi jugalah, apa mereka buat? Mereka nak tahu hukum, mereka nak tahu adakah ini boleh, ini tak boleh, yang mana halal, yang mana haram. Mereka tanya siapa? Mereka tanya sahabat-sahabat Nabi. Jadi jelas, tak timbul isu. Tapi bila mai kurun demi kurun sampai ke zaman Imam Al-Banna, sampai zaman kita lah ni, apa yang berlaku? Orang mula dah melencong. Dia nak tahu hukum, sumber pertama dia sekali ialah akal dia, hawa nafsu dia. Saya rasa, ataupun dia rujuk kepada yang lebih parah ni, dia rujuk kepada orang bukan Islam, ataupun yang nak jadi orang kata apa, lebih teruk lagi, dia rasa Al-Quran dengan hadis ni dah tak sesuai dah. Jadi datanglah Imam Al-Banna meletakkan ini sebagai satu usul penting supaya semua orang Islam faham sumber hukum kita, sumber rujukan kita Al-Quran dan Sunnah. Itu dia letak usul yang kedua ni. Macam ni keadaannya. Kalau dalam usul yang pertama dulu,
Kita kata Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang mencakupi ataupun merangkumi seluruh aspek kehidupan. Jadi bila main usul yang kedua, apa yang kita boleh faham? Seluruh aspek kehidupan tu, ekonomi, sosial, pendidikan, perundangan, pemerintahan, semua ni mestilah sumber rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Boleh nampak tak? Kita dah yakin Islam adalah agama yang menyeluruh. Islam bukan hanya soal akidah atau ibadah saja. Kita kata semua aspek hidup manusia adalah Islam. Jadi bila mai usul yang kedua, sumber rujukan kita Al-Quran dan Sunnah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber rujukan dalam semua aspek kehidupan. Nak dikaitkan dengan usul yang pertama, kalau tidak, dia akan jadi macam mana? Kalau bab semayang, dia ikut betul Quran Sunnah. Takut dia kalau dia semayang ni tak ikut Nabi. Kalau bab haji, ikut semua Quran Sunnah. Sebab tu kita kat Malaysia nak pergi haji khusus sampai berbulan-bulan, bersiri-siri, sampai ditutup dengan kursus haji perdana. Pergi buat pula model Kaabah, punya takut tak kena dengan apa yang Allah dan Rasul suruh. Bagus lah tu. Tapi masalahnya kita rasa itu saja kena ikut Quran dan Sunnah. Dan kita nak habaq bahawa bila kata sumber hukum Islam, semua aspek hidup kita mesti kena ikut Quran dan Sunnah. Kalau kata nak semayang tadi, nak haji tadi, kena ikut macam mana Allah dan Rasul ajak. Macam tu juga dalam aspek hidup yang lain. Pendidikannya, sosialnya, ekonominya, pemerintahannya, undang-undang, segala segi mesti kena ikut Quran dan Sunnah. Itu kefahamannya. Jadi benda ni kalau tak faham betul, itu yang jadi apa yang jadi kita duk tengok keliling-keliling kita ni. Sedangkan benda ni apa Al-Banna tekankan sebagai usul ni, yang mana daripada zaman sahabat Nabi sampai zaman Al-Banna, semua ulama jelas bahawa ini adalah usul. Ini adalah usul. Cuma bila Al-Banna ni dia susun balik, bagi kemas balik supaya orang faham. Orang mula dah tak faham lah. Dia mai buat satu ringkasan, ini usul-usul dalam Islam, dengan lari daripada usul-usul ni. Antaranya malam ni yang kita nak bincang ialah seluruh aspek kehidupan kita mestilah berpandukan, mestilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Itu asas pada usul ni. Jika kamu berselisih pada satu-satu perkara, hendaklah kamu kembali, farudduhu, kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab tu dalam usul ni Al-Banna sebut marji'. Marji' ni tempat kembali. Tempat kembali. Maksudnya kita pergi mana pun, kalau kita kata kita ada kampung kan, kita pergi mana pun lepas tu mesti raya balik kampung balik. Itu tempat asal dia. Jadi lah ni kita ni nak terokai hidup kita ni, pergilah terokai sampai mana-mana pun, tapi asas dia mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Tak boleh, kita tak boleh lari daripada Quran dan Sunnah. Macam mana pun mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu sebagai apa ni, kerangka umum tentang usul yang kedua ni. Yang kedua, Al-Banna sambung, ia harus memahami Al-Quran dan Sunnah ni dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Maksudnya jadi kita sumber-sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah, dan kaedah-kaedah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini pun penting ni. Kenapa?
Pertama, pertama, Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya bahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya bahasa Arab. Nak faham Al-Quran Sunnah mesti kena faham bahasa Arab. Seperti mana orang Arab di zaman Al-Quran turun faham bahasa Arab, bukan seperti mana orang Arab lari faham Arab. Sebab bahasa Arab ni lah ni dah jadi dalca lah. Orang pilih kata dalca. Bahasa Arab yang dipahami oleh generasi ataupun orang Arab pada zaman Al-Quran diturunkan. Sebab apa Al-Banna tambah ni? Sebab di zaman dia nak usul ni, banyak pihak-pihak yang ada pada waktu tu dia kata, aku rujuk Quran Sunnah, hang ni buat macam ni ke siapa? Apa sandaran kamu buat begini? Apa sandaran kamu kata begini? Dia kata, sandaran aku Al-Quran. Al-Quran kata macam ni, Nabi kata macam ni. Kadang-kadang dia kata macam tu kan, dia pun kata dia rujuk Quran Sunnah. Tapi adakah cara dia merujuk tu, cara dia fahami Quran Sunnah tu betul? Itu kan isu yang penting juga. Dan rasanya ni lebih bahaya, dia mengelirukan. Kalau hak tadi dia rujuk hak sumber lain terus, hak tu tak apa, kita tolak tak? Sumber kita Quran Sunnah, tak boleh rujuk hak lain. Ini dia kata dia rujuk Quran Sunnah, tapi cara dia faham Quran Sunnah tu macam mana pula? Cara dia, orang kata apa, mengambil apa ni, hukum daripada Quran dan Sunnah tu adakah tepat? Jadi ini orang kata apa, dua persoalan yang besar dalam usul yang kedua. Pertama, nak menegaskan bahawa sumber-sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Yang kedua, kaedah-kaedah memahami Al-Quran dan Sunnah tu. Sebab itulah Said Hawa dia kata usul ni sebagai pembetulan ataupun membetulkan kefahaman yang salah yang menjadikan nas-nas Al-Quran orang kata apa, difahami secara orang kata apa, membutatuli, membetulkan kefahaman ataupun meluruskan, dia guna istilah meluruskan kefahaman kita yang menjadikan orang kata apa, nas-nas Al-Quran ni sesuatu yang orang kata apa, ikut suka dia. Ikut suka dia. Nanti kita bagi contoh yang macam mana dia ikut suka dia. Dan dia juga membetulkan orang kata apa, sebahagian pihak yang menganggap Al-Quran dan Sunnah ni hanya menjadi rujukan dalam perkara-perkara tertentu. Sebab itulah usul ni duduk dalam nombor 2, dia tak duduk nombor 1. Sebab bila kita dah terima, kita dah jelas bahawa Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang merangkumi semua aspek kehidupan. Okey, itu apa yang dikatakan oleh Said Hawa. Jadi satu perkara yang kita perlu jelas dalam usul yang kedua ni, Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber rujukan utama. Sebab tu Al-Banna hanya sebut Quran dan Sunnah saja, sumber rujukan utama. Orang kata ni apa pula pandangan ulama macam mana? Adakah bila kata usul kita yang kedua ni, sumber rujukan kita adalah Quran dan Sunnah, lepas tu ulama macam mana? Kalau macam tu semua orang nak terus pergi rujuk Quran dan Sunnah, macam mana orang nak faham? Dia tak belajar bahasa Arab pun takkan terus dia nak tahu hukum, terus pergi buka Quran, Al-Quran kata macam ni. Ataupun ambil hadis, tengok hadis, hadis kata macam ni. Macam tu kah? Ni pun kena faham ni.
Bila tadi kita dah terima dia dah, sumber rujukan kita Quran dan Sunnah. Adakah bila kata sumber rujukan kita ni Al-Quran dan Sunnah, kita sendiri pergi buka Al-Quran dan Sunnah? Ni dia punya persoalan. Jadi apa yang kita kena faham, dia ada orang kata apa, rujukan secara langsung dan secara tak langsung. Secara langsung ni direct ni adalah kepada golongan-golongan ulama. Golongan-golongan ulama. Maksudnya orang-orang yang kita gunakan istilah ahli agama. Usul ni diletakkan apabila melihat golongan-golongan agama, dia menggunakan nama agama dan dia pun nampak seperti orang agama. Kita kata orang agama sebab dia mewakili mungkin kumpulan-kumpulan tarekat sesat ke, ataupun dia mewakili kumpulan-kumpulan akidah-akidah yang sesat ke, macam kumpulan Murji'ah, kumpulan Qadariyah. Maksud kita kata orang-orang agama. Mereka ni selalunya menyimpang. Sumber rujukan mereka bukan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang menjadi sumber rujukan mereka? Kadang-kadang sumber rujukan mereka ni ni mimpi. Saya bermimpi sekian jumpa Nabi ke, jumpa Syekh Abdul Qadir Jailani ke. Kadang-kadang sumber rujukan dia bukan dekat mimpi, kasyaf. Kalau kasyaf ke, ilham ke, seolah-olah macam wahyu, sejenis wahyu pula. Yang ni yang haru. Sebab dia orang agama, dan menggunakan nama agama. Jadi dia tak pakai Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Jadi sasaran orang kata apa, usul ni yang pertama ialah golongan agama, bahawa kamu mestilah berpandukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Kena direct Quran dan Sunnah, tak boleh ambil hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang awam. Kepada orang awam, siapa sumber rujukan dia? Ialah ulama. Kita kata tadi kata rujukan Quran dan Sunnah. Ya, sumber rujukan Quran dan Sunnah. Al-Quran sendiri pun kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Al-Quran yang arahkan. Al-Quran yang arahkan. Jadi kita masih berpegang dengan arahan Al-Quran lah. Jadi maksudnya kadang-kadang orang kata ni kita ikut pandangan ulama-ulama, imam-imam mazhab ni macam mana? Semua ulama ikut Quran dan Sunnah. Ulama-ulama muktabar lah. Semua para imam ni mengikut Quran dan Sunnah. Jika kita siqah dan yakin tentang keilmuan mereka, dan amanah mereka terhadap ilmu, kita ikut mereka, itu tandanya kita ikut Quran dan Sunnah. Kita pun tahu, kita sendiri pun tahu niat kita ikut dia tu kerana kita rasa pandangan dia ni senang ke, ataupun kita ikut dia kerana kita yakin inilah jawapan yang betul seperti mana yang Allah nak, berdasarkan siqah kita kat dia. Jadi itu menunjukkan kita ikut Quran dan Sunnah. Jangan keliru seolah-olah bila kata ikut Quran dan Sunnah, kita yang kena kita tengok terus Quran dan Sunnah. Tak. Kita bertanya kepada ulama atau mengikut pandangan ulama, itu bermakna kita ikut Quran dan Sunnah apabila kita meyakini keilmuan ulama tersebut dan amanah ulama tersebut dengan ilmu yang dia ada. Jelas tuan-tuan itu. Yang seterusnya bila sebut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang saya kata tadi itu rujukan utama. Kenapa Al-Banna kata Quran dan Sunnah? Kita selalu kata sumber rujukan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan ada lagi apa, masalih mursalah, saddu zara'i, al-istishab,
al-istihsan, banyak lagi yang lain-lain ni. Kenapa Al-Banna kata Al-Quran dan Sunnah kan? Al-Banna dia nak menyatukan hati manusia, menyatukan keserabutan dan perpecahan yang dah memang sedia berlaku. Dia memadai hanya menyebut Al-Quran dan Sunnah sebab itu yang utama. Mana-mana ulama' nak melakukan ijtihad dengan qiyas, mestilah sumber dia dalam Al-Quran dan Sunnah juga. Mana boleh qiyas ikut hawa nafsu, ikut akal. Jadi tetap Quran dan Sunnah. Mana-mana ulama' nak ijma' kepada satu perkara, mestilah sandaran dia, dan dia tak boleh melanggar ataupun bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun seluruh ulama' bersepakat ijma' terhadap satu perkara sekalipun, dia tetap tak boleh jadi hukum. Mestilah ijma' tersebut sandaran dia ataupun asas dia tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tetaplah Al-Quran dan Sunnah itu menjadi sumber rujukan yang utama. Itu yang kita faham. Boleh je kalau siapa nak tanya terus masa saya cakap ni. Yang seterusnya, part yang kedua tu tadi tentang kaedah memahami. Kaedah memahami. Kita memahami Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Saya kata tadi, Quran ni dalam bahasa Arab, hadis pun dalam bahasa Arab. Satu lah nasihat saya lah. Satu je nasihat saya. Kadang-kadang dalam kita nak fiqh terhadap mana-mana ulama' yang kita nak jadi sebagai tempat rujukan. Tadi rujukan kita Quran dan Sunnah, betul, tapi kita mestilah melalui ulama'. Jadi apa nasihat saya? Ulama' yang kita nak jadi tempat rujukan tadi, kita nak tahu hukum, nak tahu apa, nak rujuk pada dia, kita kena pastikan dia menguasai bahasa Arab. Kalau dia bahasa Arab dia tak kuasai, tapi lepas tu semua soalan yang kita tanya kat dia, semua urusan agama kita daripada A sampai Z, kita nak pergi tanya kat dia, dan semua benda dia boleh jawab dalam keadaan dia tak menguasai bahasa Arab. Oh, bahaya. Bahaya. Dan dia orang kata apa, tak boleh dijamin, tak boleh dijamin pandangan-pandangan dia, orang kata apa, berada di jalan yang benar, yang betul. Sebab teks Al-Quran dan hadis ni dia dalam bahasa Arab. Tak mungkin orang boleh nampak maksud di sebalik bahasa tu, melainkan dia memahami bahasa tu. Seperti mana orang kata lengkok bahasa lah. Saya nak buat contoh macam ni lah. Kita dalam bahasa Melayu pun ada, kita kadang-kadang kita nak umpamakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kita bukan nak cerita pasal tupai, betul tak? Dan kita bukanlah abang kata tak semestinya dia tak jatuh ke tanah, dia tak jatuh ke lain. Mungkin dia jatuh kat tempat lain, tapi bukan itu perbincangan kita, tupai dan jatuh ke tanah tu. Tapi orang yang faham bahasa Melayu, belajar bahasa Melayu, dia tahu itu nak cerita apa, itu perumpamaan tentang apa. Jadi macam tu juga bahasa Arab, lagilah tinggi bahasa Arab, mestilah dipahami seperti mana orang Arab faham. Lebih lagi yang tadi saya sebut, orang Arab di zaman Al-Quran tu pun, tiba-tiba seorang ni yang dia menjadi rujukan untuk tahu hukum-hukum agama, dia tak memahami dan menguasai bahasa Arab. Ini bahaya. Ini bahaya. Berdasarkan usul ni, kita kena ambil perhatian benda ni. Sebab itulah dia kata kaedah memahami ni mestilah tanpa takalluf dan ta'assuf. Takalluf ni apa? Ta'assuf ni apa?
Takalluf ni mengada-ngada, memberat-beratkan, melampau. Apa maksud mengada-ngada ataupun memberatkan atau melampau? Makna dia bukan macam tu. Kita nak pi takwil ataupun kita pi seboleh-bolehnya kita nak kona juga bagi maksud dia tu macam mana yang kita nak. Itu maksud takalluf. Ayat tu maksud macam lain, dia adalah maksud dia. Kita ada satu pandangan ataupun kita ada satu persepsi terhadap satu-satu hukum. Kita cari ayat Quran, cari hadis Nabi, nak bagi orang kata apa, ayat tadi tu kena macam mana yang kita nak. Itu takalluf. Ni ramai buat ni. Bahaya, na'udzubillah. Kita sepatutnya dahulukan apa? Dahulukan Al-Quran dan hadis. Allah kata apa, Nabi kata apa lagi. Kita ikut di belakang Quran dan hadis. Bukan kita duduk depan dulu. Apa yang kita kata, apa yang kita dah set dalam kepala otak kita, lepas tu mai Quran, cari ayat Quran atau hadis yang nampak macam nak boleh sokong pandangan kita. Kalau tak berapa nak tepat pun, kita kona bagi makna tu macam tu juga. Ni yang kita takalluf. Bahaya. Asalnya siapa-siapa yang sini rajin mengikuti perkembangan semasa, kita akan jumpa biasanya benda ni berlaku apabila satu pihak dia terlalu taksub ataupun terlalu fanatik terhadap fahaman dia, kumpulan dia ataupun geng dia, untuk menaikkan atau mempertahankan ataupun menonjolkan kefahaman dia ataupun kumpulan dia ataupun geng dia, dia nanti buat benda ni. Dia nanti buat benda ni. Contohnya apa? Biasanya Syiah lah buat benda ni. Syiah lah. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, wahai Bani Israel, supaya menyembelih lembu betina. Al-Baqarah di situ bagi Syiah maksudnya Aisyah. Apa kaitannya? Mai mana perkataan Aisyah duduk kat Baqarah? Tabbat yada abi lahabin wa tab, yada dua tangan. Maksud yada tu ialah Abu Bakar dengan Umar. Mai mana macam tu? Tapi kerana nak kata pandangan kami ni yang melaknat mencela Abu Bakar dengan Umar, Al-Quran ada kata. Itu kata. Bahaya. Kita takut. Biasanya yang buat kerja ni ialah orang-orang yang fanatik ataupun taksub terhadap kumpulannya. Ada satu kumpulan lagi, dia kata macam awal surah At-Taubah, fasihu fil ardi, tak salah macam tu, fasihu fil ardi arba'ati ashhurin. Maka nak tanya tu, fasihu fil ardi kot, ya ada At-Taubah fasihu fil ardi arba'ati ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Ayat 2 surah At-Taubah. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini 4 bulan. Sebab tu kami kena keluar 4 bulan. Betul ke itu maksud Allah kan? Jadi ini yang kita kata takalluf. Biasanya nak lagi banyak contoh yang adalah hadis. Dalam hadis kita tak boleh faham macam tu. Itu yang jadi kefahaman secara teks ataupun literal pun salah juga. Yang tadi takalluf pun orang kata apa, bahaya, melampau, mengada-ngada. Faham secara zahir pun tak boleh juga. Kalau faham secara zahir, dia jadi macam tadi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah dua. Dia faham zahir itu, saya tupai, kita kan cerita tupai. Faham zahir pun bahaya juga. Dalam Quran ni banyak lah. Macam tu kan, mana boleh faham secara zahir. Ta'assuf ni kita kata apa? Ambil mudah. Tadi
Kalau dia memberatkan, dia ambil mudah. Dia buat mudah. Dia buat mudah. Tak boleh. Al-Quran tak boleh. Orang kata apa, dia terlalu melampau pun tak boleh, ambil mudah pun tak boleh. Sebab tu kita kata tengah. Tengah-tengah, sederhana. Itu yang manhaj yang tepat. Ada beberapa contoh kalau nak bagi contoh. Macam contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang menjadi tafsiran kita yang orang Melayu lah. Sebab perkataan ni dalam bahasa Melayu makna dia lain. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih asyad, lebih teruk daripada membunuh. Apakah makna fitnah dalam ayat tu? Tapi bila kita orang Melayu, dalam bahasa Melayu ada perkataan fitnah. Fitnah dalam bahasa Melayu ni apa? Mereka cerita yang tak betul. Tapi adakah itu makna fitnah dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran? Tidak. Dan dalam konteks ayat tadi, makna fitnah itu adalah syirik, ataupun menghalang orang Islam daripada beriman, membuat kacau bilau untuk menghalang orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu maksud fitnah kat situ. Tak boleh terjemah. Memanglah fitnah tu tak boleh. Betul. Kita bukanlah bermakna kata kalau macam tu boleh lah fitnah. Tak, fitnah tu tak boleh. Tetap tak boleh buat fitnah kat bahasa Melayu. Tapi jangan guna ayat tadi untuk hujah sebagai kata fitnah tu tak boleh. Sebab itu bukan makna dia. Sebab tu kita kata memahami Al-Quran mestilah dengan kaedah bahasa Arab. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yusuf alaihissalam, surah Yusuf. Ra'a itu yang Nabi Yusuf dalam penjara tu ada 2 orang tak seorang, dua-dua mimpi, dua-dua Nabi Yusuf takwil mimpi depa kan. Seorang tu kata apa? Aqsimu khamra, aku memerah. Aqsir ni maksudnya dia perah khamra, arak. Mana dah mestilah perah ataupun peram anggur untuk dibuat arak. Mana boleh perah atau peram arak? Tidak. Tapi dia ada. Itulah makna dalam bahasa Arab. Macam bahasa Melayu juga, dia panggil i'tibar ma sayakun. Kita kata apa? Masak nasi kan? Mana boleh masak nasi? Masak nasi jadi bubuk lah. Masak berat. Tapi kita kata masak nasi kan? Bahasa kita macam tu. Bila kata masak nasi, jangan mai rumah main makan nasi. Ada juga kan? Main makan nasi, memang hidang nasi lah. Apa tak makan nasi lah? Ajak makan nasi tu mesti dengan lauk-lauk. Tu cara berbahasa. Tiap bahasa tu dia ada cara dia, ada teknik dia, ada kaedah dia. Mana boleh main faham gitu kan? Kita pun kata masak nasi. Dalam Quran pun ada sebut fas'alil qaryah. Maka bertanyalah kampung itu. Mana boleh tanya kampung? Mesti tanya penduduk kampung. Tapi itu kaedah bahasa ataupun balaghah dalam bahasa Quran ni. Sebab itulah tadi kita kata tak semestinya bila kita kata rujukan kita betul, pandangan kita betul. Yang orang dia suka nak tegas, saya rujukan saya Quran dan Sunnah. Tapi betul lah rujukan kamu Quran dan Sunnah, tapi adakah kefahaman kamu kepada Quran dan Sunnah tu betul, tepat seperti mana itulah dipahami oleh para sahabat? Itu kita kena cek. Tu bagi saya Al-Banna boleh buat satu usul yang ringkas, dia kompres jadi padat macam ni, dan memang dia usul genius lah. Tanpa ada sedikit rasa orang kata apa, taksub. Ni sebagai pandangan, orang kata apa, pandangan secara ilmiah bagi saya
Boleh buat kaedah usul 20 ni secara ringkas padat je ni. Jenis jenis. Selanjutnya Al-Banna kata memahami sunnah yang suci, sunnah al-mutahharah melalui rijalul hadis yang terpercaya. Ini pun harus juga. Betul dia kata saya ada hadis ni Nabi buat, ni Nabi kata. Nanti kita nak tanya, hak Nabi buat, Nabi kata ni betul ke Nabi buat, betul ke Nabi kata? Ni lagi banyak nak banding katanya. Sebab saya pernah jumpa Ustaz. Orang semua panggil dia Ustaz, dan dia memang Ustaz kan? Cara berpakaian dia lah. Tadi bila kita sebut cara pakaian, orang kata kita hina serban tak? Tapi dengan cara pakaian dia, orang memang panggil dia Ustaz. Dia boleh kata, pasal apa orang duk suka petikai sangat ni? Bila sebut hadis dia, orang duk tanya sahih tak sahih. Bagi saya apa yang dia pening ni kan? Mestilah kalau sebut hadis mesti kita kena pastikan betul tak betul hadis ni usul. Sebab kalau Nabi tak kata, dia tak jadi hukum. Yang hanya boleh buat hukum ni Allah. Nabi ni penyampai. Kalau bukan melalui Nabi, tiba-tiba kita kata ni Nabi kata, kita yang dibuat hukum. Mesti kita kena confirm. Sebab apa yang Nabi kata, dia menjadi din, dia menjadi agama, dia boleh menjadi hukum. Sebab tu kita kena confirm, kita kena pastikan betul-betul. Tapi dia boleh kata, ni pasal apa yang duk sibuk nak tahu hadis ni sahih tak sahih. Hadis lah. Sedih juga lah bila dengar orang kata apa, komen yang macam tu daripada seorang yang bergelar ustaz. Itu tak kira lagi apabila ini ustaz ni pula. Saya kadang-kadang tak apa suka sangatlah sebut ustaz, sebab sekali orang duk kata macam kita condemn ustaz. Tapi nak buat macam mana? Dan memang dia ustaz. Ustaz lah. Apabila kita terlalu terlalu tegas tentang orang kata apa, Israiliyat, riwayat Israiliyat. Kita kata riwayat Israiliyat ni sumber dia daripada Bani Israel. Kitab mereka pun mereka seleweng. Lepas tu kita nak ambil pandangan mereka untuk faham kitab kita. Tak masuk akal lah. Kitab mereka pun mereka seleweng. Lepas tu kita nak pergi ambil riwayat mereka, pandangan mereka untuk faham kitab kita. Tapi itulah, ustaz tak boleh terima. Dia dah lah ustaz, ada jawatan pula kan. Siapa ni? Ulama-ulama kan bubuh riwayat-riwayat ni dalam tafsir. Takkan ulama-ulama tu tak erti? Dia lah erti pada ulama. Jadi macam tu pula. Kadang-kadang kan jadi macam tu pula. Dan kita tak kata ulama-ulama tu tak erti. Saya pun belajar buat tafsir-tafsir ni kan. Dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Tafsir At-Tabari, memang dinyatakan riwayat Israiliyat ni kita takkan tahu kalau tak duduk dalam kitab tafsir. Tapi setelah Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat tu, dia sendiri komen riwayat tu adalah riwayat Israiliyat sekian-sekian. Bila mai tafsir Ibnu Katsir ni ataupun tafsir-tafsir ni ditulis pula dalam bahasa Melayu, dinakalkan cerita-cerita tadi dalam bahasa Melayu, dia tak tulis lah benda tu Israiliyat. Jadi orang akan terus ambil. Orang tak tahu ni Israiliyat kan tak Israiliyat, tapi duduk dalam kitab. Sebab orang Melayu ni bila sebut duduk dalam kitab ni, jangan siapa duk kata apa, ni dalam kitab. Ni dalam kitab kan. Dalam kitab juga tulis. Okay, contoh ayam ni dia sejenis burung, tapi kenapa dia tak boleh terbang? Dalam kitab tulis, dalam kitab mesti Israiliyat kan. Dalam kitab tulis masa zaman Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh kumpul binatang-binatang naik atas kapal. Ayam ni minta izin untuk turun. Dia nak pergi cari makan ke apa, aku nak buat bekal ke, saya tak ingat lah. Tadi minta turun. Dia minta turun. Lepas tu dia balik lambat. Jadi Nabi Nuh marah.
Nabi Nuh kepok sayap dah, sebab tu ayam tak boleh terbang sampai lalu. Kita dengar pun kita dengar macam kartun kan. Kita dengar pun bunyi kartun. Tapi itulah. Tapi bila kita tak faham benda-benda macam ni, nak faham Quran, nak faham hadis, mesti ada kaedah dia. Mesti ada kaedah dia, asbabun nuzul dia, periwayatan dia, betul tak betul riwayat tu. Jadi ini yang abang nak tegaskan melalui rijal hadisnya yang siqah, yang dipercayai. Kita kena pastikan hadis tu sahih atau tak sahih. Lebih-lebih lagi jika hadis itu menjadi sandaran kita dalam bab akidah terutamanya, dan dalam bab halal dan haram. Kita nak kata ini halal, ini haram, mestilah hadis tersebut memang Nabi kata. Kalau tidak, kita telah menghalalkan sesuatu yang Nabi tak kata halal, ataupun mengharamkan sesuatu yang Nabi tak kata haram, ataupun kita mewajibkan sesuatu yang Nabi tak wajibkan, dan kita mengharamkan sesuatu yang Nabi tak haramkan. Ini bahaya. Jadi sebab tu Nabi sebut berbohong ke atas tu tidak sama seperti berbohong ke atas orang lain. Kalau kita bohong ke atas orang lain, macam hari ni saya sebut, bapak saya kata macam ni, orang ni nak heran apa? Bapak dia kata, bapak dia tu siapa? Tapi kalau saya kata ni Nabi kata, yang saya kata Nabi kata tu, saya pula ustaz. Ustaz tu kata Nabi kata. Nampak tak kesan dia? Ini yang Al-Banna nak tekan. Iaitu, saya nak ulang lagi, sumber-sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, kaedah-kaedah nak fahami Quran dan Sunnah. Kaedah-kaedah nak memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia ada kaedah-kaedahnya. Dari segi bahasa, dari segi mungkin kita kalau nak sebut pertamanya, kesimpulannya dari segi bahasa itu. Ilmu Al-Quran ni maksudnya tafsir-tafsir, sababun nuzul, orang kata apa, makiyah, madaniyah, muhkam, mutasyabihat. Ilmu hadis juga dari segi dirayah dan riwayah, dari segi periwayatannya dan fiqh hadis tu, makna-makna hadis tu, sababul wurud dia. Ilmu bahasa Arab dan orang kata apa, metod ataupun metodologi bahasa tersebut. Dan yang penting ialah ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh. Saya kadang-kadang senang kadang-kadang kalau ada orang nak, macam kita kata istilah, nak cakap pandai istilah kan. Dia nak cakap pandai, nak bertegas-tegas, nak bertegang-tegang, sampai kita kadang-kadang tengok kalau dia nak cakap tu, dia nak tegas sampai cekang watt kat sini kan. Cekang watt kat sini. Saya ada beberapa soalan nak tanya kat dia. Kalau dia boleh jawab soalan ni, okey, tak apa, kita bincang. Tapi kalau dia tak boleh jawab soalan ni, rasa-rasa buang masa bincang dengan dia. Suruh dia pergi mengaji dulu kan. Dia tak mengaji, tiba-tiba kita nak pergi buang masa bersembang dengan dia, benda yang banyak benda yang dia tak tahu. Apa dia saya nak tanya kat dia? Pertama sekali, apa syarat-syarat hadis sahih? Untuk hadis tu jadi sahih, apa syarat-syarat dia? Tak apalah kalau dia tak boleh jawab berapa. Kalau dia boleh jawab berapa pun kira okey lah. Tapi kalau berapa pun tak tahu, tambahlah apa syarat dia pun tak tahu, pergi dulu lah. Dalam bab ni lah kan kadang-kadang. Yang keduanya dari segi usul fiqh. Kitab usul fiqh yang paling basic, dia dah khatam tak lagi? Pernah belajar lagi kitab usul fiqh yang paling basic? Kalau dia tak jawab cepat kan, maksudnya dia lagu duk nak baru kepala, duk pejam-pejam celek, tak apalah, kita sembang lagi. Yang tiga, saya nak tanya kat dia, saya ambil buku Arab satu, hak tak ada barisnya, suruh dia baca sebaris. Kalau kata dia boleh baca sebaris dengan betul buku Arab hak tak ada baris ni, tak apa, kita boleh sembang. Kalau buku Arab hak tak ada baris dia tak boleh baca, tak boleh sembang ya. Maksudnya dia pun talibul ilmi, dia pun hanya penuntut ilmu
yang hanya ikut-ikut kepada pandangan orang lain. Jadi tak payahlah nak main bergaduh-gaduh nak keling orang. Itu je kadang-kadang kita lupa tahap kita tak kat mana. Lepas tu kita nak bergaduh dengan orang, nak berkeling dengan orang. Jadi berdasarkan usul yang kedua ni, sepatutnya kita menginsafi diri kita lah. Menginsafi diri kita. Yang pertama, kesimpulan dari sini ialah kita mesti memahami bahawa sumber rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Sebagai orang awam, macam mana kita nak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Ialah merujuk kepada ulama yang siqah. Dan ulama yang siqah tu macam mana? Ulama kategori mana nak siqah? Saya dah terang tadi kan. Yang keduanya, bagaimana kaedah-kaedah untuk memahami Quran dan Sunnah? Ada kaedah-kaedah yang bukan boleh main. Orang kata apa? Dakwi saya ikut Quran Sunnah, tapi sebenarnya cara dia faham tak kena. Saja setakat itulah usul yang kedua ni, secara umum dan secara kata apa, big picture ya, untuk kita faham apa itu Islam. Ini Islam. Memang inilah tujuan dibuat usul Ishri ni, supaya kita memahami Islam dengan tepat. Memahami Islam dengan tepat. Sebab ini perkara-perkara usul, bukan perkara yang orang kata apa, diperselisihkan. Bila kata usul, dia tak berselisih. Wallahu a'lam. Mungkin boleh buka pasal soalan. Kalau ada soalan ya. Selalunya kalau orang masuk universiti pada hampir belajar dia dapat ijazah kan. Tapi baru-baru ni sejak kebergangan yang soal ijazah ni sangat dititik berat kan. Contoh baru ni ada sebuah surau dia nak buat ijazah memakai serban. Macam mana Ustaz? Ijazah memakai serban. Panggil tu guru untuk syekh dia kata, saya nak bagi untuk syekh dia kata, kita buat kat surau ni cara-cara tulis pakai serban. Jadi kita akan untuk syekh ni boleh bagi ijazah pakai serban. Jadi siapa yang pakai kira lepas dia dapat ijazah ni, kira orang kata sahih lah dia pakai serban ni. Maksudnya dia belajar betul lah. Kalau hampa yang duk pakai tak dapat ijazah ni, tak betul lagi pakai serban. Macam mana? Kalau nak relate soalan tu dengan usul yang kedua ni, usul yang kedua ni, pertama kita kena pastikan perbuatan tu memang sumber dia adalah daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kita kata ada hadis. Kita nak cek betul ke syarat hadis tu kuat ke? Sebab bila kata ijazah pakai serban, maksudnya apa? Saya tengok guru saya pakai serban macam ni, guru saya tengok guru dia pakai serban macam ni, guru dia tengok guru dia pakai serban sampai Nabi. Macam itulah yang sahabat tu tengok Nabi pakai serban macam tu, sahabat tu cerita pada orang lepas dia sampai 1400 tahun sampai Nabi. Macam mana Nabi pakai serban, macam itulah yang saya tengok guru saya pakai serban, sebab sampai kat Nabi 1400 tahun lah. Boleh nilai sendiri lah. Boleh dipercayai ke? Boleh dipercayai ke? Sebab hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Muwatta' Malik, itu semua hadis-hadis yang dikumpulkan pada 3 kurun yang pertama, pada zaman tabi'in ataupun tabi'in. Baru 3 kurun, baru lepas 300 tahun, 3 kurun lah. Maksudnya daripada perawi tu, pada Imam Al-Bukhari tu sampai Nabi tu baru 3 kurun. Maksudnya perawi tu pun kena cek. Baru 3 kurun tu pun dia cek siapa perawi tu untuk sahkan hadis tu sahih tak sahih. Dan dia cek sambung tak sambung sampai ke Nabi tu untuk pastikan hadis tu sahih tak sahih. Tu pun banyak didapati, tak cukup syarat. Tu baru 3 kurun, ni dah 14 kurun. 15 lah ni, kurun ke 15 lah ni. Boleh
lebih ke? Ada siapa-siapa pernah check ke? Siapa dia tu? Itu yang menjadi orang kata apa, persoalan lah. Kalau saya nak respon yang tu lah, 14 kurun dah. 14 kurun dah. Maksudnya kalau dia pula esok dapat ijazah tu, dia pula cerita kat anak murid, anak murid dia cerita kat cucu sampai kiamat. Itu satu. Yang kedua, untuk apa kita tahu, untuk apa kita tahu macam mana cara berpakaian Nabi sampai perlukan ijazah tu? Macam ni contoh, Nabi makan pakai tangan. Nabi makan pakai guna tangan. Kita tahu kan Nabi makan guna tangan. Nanti kita kena tahu lah Nabi makan guna tangan tu, cara Nabi pegang macam mana, cara Nabi angkat tangan macam mana, cara Nabi suap macam mana, Nabi kunyah macam mana, Nabi telan macam mana. Perlu sampai macam tu lah. Itu soalan tak? Ataupun yang penting kita tahu Nabi makan halal, yang benda baik-baik, Nabi baca bismillah, Nabi tak membazir, Nabi sudahi dengan alhamdulillah. Kan macam tu je. Macam tu juga dalam berpakaian. Apa yang penting lah ni, kita tahu Nabi pakai pakaiannya bersih, pakaian yang tak menunjuk-nunjuk mahal, membazir, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang kena pada waktu dia. Nabi pun pakai kena lah dengan waktu dia. Masa Nabi perang, Nabi pakai macam mana kan? Pakai baju besi apa? Masa Nabi semayang, Nabi pakai macam mana? Masa Nabi di rumah, Nabi pakai macam mana? Dia ada pakaian-pakaian dia. Jadi orang kata apa? Itu yang kita kena tahu. Bukannya sampai macam mana cara ikat, macam mana. Itulah saya boleh komen macam tu lah. Kadang-kadang kita tak tahu nak beragama ni sampai macam mana, dan apa yang dituntut kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita lebih mementingkan hak yang macam tu daripada apa maksud sebenar. Apa maksud sebenar daripada kehidupan Nabi SAW. Yang tu kadang-kadang kita tertinggal, kita lupa. Yang kita duk dicari ialah hak yang macam tadi ni lah. Macam mana cara ikat yang belah kiri ke belah kanan, berapa tingkat ekor ke belakang ke kanan ke kiri ke, kau tak ada ekor ke. Masalah lah. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan ni. Bismillah. Ya. Tak jelas lah soalan. Kan ada orang yang memahami hadis secara zahir kan? Adakah kita boleh percayai maksudnya apa yang disampaikan olehnya dalam keyakinan? Itu tadi saya kata soalan bagus. Dia memahami hadis secara zahir. Adakah kita boleh percaya kat dia? Itu kita kena tahu juga background dia. Pertama sekali, dia tu faham bahasa Arab. Yang kedua, kalau dia kata inilah makna hadis tersebut, dia ada bagi sokongan tak? Ulama mana yang kata macam tu? Kut-kutlah kalau kata hadis tu, hadis dalam Sahih Muslim. Hadis sahih lah. Penting hadis tu sahih lah. Makna dia macam ni. Dia bagi siapa? Kut-kutlah. Dia kata rujukannya Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini, makna dia Imam An-Nawawi kata sekian. Ataupun Qadhi Iyad dalam mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim,
berpandangan makna hadis ni sekian. Itu okey. Sebab nama-nama yang dia sebut tadi itu adalah nama-nama ulama-ulama yang muktabar. Kita sebagai orang awam dengar nama-nama tu, kita siqah lah kan. Tapi kalau makna hadis ni saya rasa macam ni, itu. Tapi kalau saya rasa macam ni, yang saya rasa tu dia pun memang kita tengok kemas dari segi bahasa Arab dia, dari segi penguasaan ilmu dia, background ilmu dia, okey, tak apa. Saya rasa tadi tu kita boleh terima lah. Tapi itulah. Kita nak bahasa dengan mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu sebagai ahli sunnah, satu dua mazhab ahli sunnah. Ya. So mazhab Zahiri dia mengambil pandangan Zahir juga kan. Dia ada beza mazhab Zahiri dengan ambil secara zahir. Walaupun beberapa pandangan Ibn Hazm dan Abu Dawud ni kita nampak terlalu sampai orang kata ulama-ulama zaman mereka lah. So ulama-ulama sezaman biasanya mengkritik pandangan mereka. Banyak pandangan itu diambil juga kan. Mengkritik pandangan mereka sebab orang kata apa, itulah secara zahir tu. Tapi bila dikaji balik, tu kata manusia, bukanlah bila kata dia tak betul 100% semua daripada A sampai Z pandangan dia tak betul. Dan ataupun kalau dia betul sampai A daripada A sampai Z semua betul, jangan siapa lah kata tak betul. Manusia ni ada kalanya dia betul, ada kalanya dia tersalah. Macam pandangan Zahiri sekarang banyak juga pandangan-pandangan Ibn Hazm contohnya menjadi rujukan, menjadi orang kata apa, satu orang kata apa, pandangan yang diambil kira. Orang nak tahu kalau masalah ni Ibn Hazm kata apa, dia akan diambil kira. Nak tengok pandangan dia macam mana, terutamanya dalam bab muamalat, dalam bab zakat sekarang ni. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi banyak mengambil sekarang ni pandangan-pandangan Al-Zahiri yang menyokong pandangan-pandangan dia. Mungkin kita kena lihat macam ni lah. Ulama-ulama ni zaman dulu mereka hidup zaman dah bersama. Al-Zahiri ni dia hidup kat mana? Tempat dia kat mana? Dia di Andalus. Hak ulama ni kat mana? Dekat Kufah. Hak ni kat mana? Dekat Son'a, dekat Yaman. Hak ni kat mana? Hak ni kat Mekah. Hak ni kat mana? Hak ni dekat Dimash, kat Damsyik. Kadang-kadang persekitaran zaman tu dan ulama-ulama yang ada di zaman tu di tempat dia berbeza-beza. Itu yang melahirkan pandangan yang berbeza-beza. Ijtihad ni. Macam lah ni, walaupun kita duduk di Malaysia, kita boleh dengar pandangan daripada mana-mana tempat yang kita boleh dengar. Kita bukan hanya berguru dengan ulama yang ada kat sini ya. Sebab dengan teknologi maklumat, dengan buku-buku, walaupun di mana ada kita boleh jumpa dan kita boleh baca dan kita boleh dengar. Jadi orang kata apa, lain. Jadi mungkin yang pandangan ulama-ulama dulu ni, kalau dia duduk kat Mekah, contoh golongan tabi'in yang hidup di Kufah, siapa dia yang mereka nak rujuk? Sahabat lah kan. Sahabat mana yang ada kat Kufah masa tu? Abdullah bin Mas'ud. Jadi serba sedikit pandangan-pandangan ulama tabi'in di Kufah dipengaruhi oleh pandangan Abdullah bin Mas'ud. Macam tabi'in yang hidup di Madinah Al-Munawwarah, siapa dia nak rujuk? Sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Siapa antara sahabat yang ada di Madinah? Abdullah bin Umar. Yang terkenal Abdullah bin Umar ni, dia pandangan dia keras. Sahabat-sahabat yang hidup di Mekah, tabi'in yang hidup di Mekah, siapa dia rujukan dia apa? Ialah sahabat-sahabat yang masih hidup di Mekah dan berada di Mekah. Siapa dia antara sahabat yang berada di Mekah? Abdullah bin Abbas. Jadi itu mempengaruhi pandangan. Mereka tak ada internet, tak ada telefon, tak ada apa. Kok dia tanya pandangan Abdullah bin Abbas? Tak apa
Apa kita dengar dah pandangan Abdullah bin Abbas? Jom kita pergi tanya pandangan Abdullah bin Umar pula. Buat perbandingan, nak tengok. Masa tu tak mungkin boleh buat macam tu. Tapi lah ni tak ada masalah. Lah ni tak ada masalah. Jadi kadang-kadang itu kita kena fahami lah. Kena fahami. Sebab tu orang kata apa? Kita dalam beragama ni kita kena tahu tahap kita. Kita kena tahu tahap kita. Kita jangan orang kata apa? Melanggar orang kata apa? Batas daripada tahap ni kita ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan usul yang kedua ni dan apa yang penjelasan pada malam ni memberi manfaat kepada diri kita. Dan insya-Allah jika minggu depan tak ada apa-apa, kita akan ada lagi lah hari Isnin depan. Tapi akan dimaklumkan lah ada tak ada. Kalau tak ada apa-apa memang insya-Allah ada hari Isnin. Tapi kita akan maklumkan akan deadline lah. Takut kalau tak jadi ataupun cancel minggu depan. InsyaAllah hari Isnin kita lah pukul 8 atau pukul 9 lah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.